Hai semua, selamat datang ke Walas Klasik. Apa khabar? Harap sihat-sihat saja ya. Saya sebenarnya dah panik tau. Sebab saya ni jenis makan nasi. Kalau lauk tu saya tak kisah sangat lah. Tapi janji ada nasi. So, apa cerita pula ni? Ni lah pasal beras tak cukup. Dia orang kata kena makan ubi kayu. Ubi kayu tu tak kisah sangat lah. Pasal kita pun dah biasa makan ubi kayu minum petang, buat kerepek ke, buat kuih ke, sarapan pagi pun okey lah. Saya pun suka juga ubi kayu. Tapi ubi kayu bukan makanan utama kita kan. Kan nasi yang makanan utama kita. So, kita tengoklah video-video ni dan kita happy-happy, seronok-seronok, kita nak dengar lah. Dan kita belajar juga daripada orang-orang yang berpengalaman ya, tanam ubi dan apa mereka cerita. Kita kena dengar juga nasihat-nasihat orang yang berpengalaman dan orang dulu-dulu lah kan. Saya ni orang macam pertengahan. So, generasi muda ada, pertengahan ada, senior daripada kita pun ada. Jadi kita dengar je. Kita ikut je apa yang baik. Capur ubi, capur pisang, buat nasi. Beras tak ada, sikit. Assalamualaikum sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi kita dalam Atuk Farm ni. Atuk harap semua sihat, Atuk pun sihat, alhamdulillah. Okey. Kali ni Atuk nak kongsi satu yang Atuk belum pernah kongsi. Macam-macam Atuk ni, tak apa. Iaitu penghasilan sumber karbon, karbohidrat. Selama ni Atuk duk cerita sumber protein daripada ayam, protein daripada pokok lah, macam-macam kan. Tu pokok vitamin, pokok mineral. Karbohidrat mana? Tak ada kan. Sebelum ni kita semua ambil pada padi, pada beras, makan nasi kan, makan nasi. Tapi keadaan sekarang ni, kadang-kadang tengok berita-berita tu nak takut. Ada peperangan, ada iklim tak bagus apa? Okey. Sekarang Atuk pun nak melangkah satu tapak ke depan, nak tanam sumber karbohidrat. Tapi tuan-tuan tengok kawasan Atuk ni, yang aman damai yang begini, yang tak ada sumber air, mana boleh tanam padi? Padi humar pun tak boleh. Padi humar pun atas bukit, dia kena buat tempat air juga. Tambah-tambahlah padi kawasan tanah rendah. Jadi sebagai ganti dia, selain daripada pokok ubi kemili, pokok keledek, Atuk nak tanam satu sumber yang amat penting, iaitu ubi kayu. Ni dia. Tempat dia Atuk dah kenal pasti dah. Tempat ubi kayu. Jom tengok. Atuk akan tanam 50 pokok ubi kayu. Kalau apa-apa hal, Atuk boleh kembali ke zaman makan ubi kayu. Ni. Kita ni dah merdeka 63 tahun. Jadi ingat zaman 20 dulu, zaman susah. Makan ubi kayu robui. Mana ada McD, KFC semua tu. Macam rasa nak masak ubi kayu robui hari ni. Test dulu. Ambil ke apa? Tujuan. Boleh tak? Kalau sedap ni. Tidak. Alhamdulillah. Ingat zaman dulu lah ni. Assalamualaikum. Pakat duk buat apa weh? Akak mau balik tanam ubi kayu kat Batan Ban tu. Tanam tak ada, korek kat Batan Ban tu tanam lah. Kita ikut saranan Senator Dewan Rakyat tu suruh makan ubi kayu. Nak beli mahal juga. Itulah duk fikir lah sambil duk korek lubang tu, duk fikir juga. Datuk biasa pi dak Datuk pasal tani. Mahal Datuk ubi kayu lah ni. Orang duk buat kuih pun, orang duk buat bingka apa semua duk mengungut ubi kayu mahal. Kalau sekilo RM6 Datuk, 10 kilo dah 60. Lagi mahal pada beras. Macam mana Datuk tu? Agak-agak. Tak ada beras suruh makan ubi kayu. Orang boleh sampai hati yang cakap macam tu. No? Mentang-mentang hang gaji speaker RM31,000. Itu gaji belum lagi termasuk allowance. Dan juga ahli-ahli parlimen belum masuk lagi. Gaji speaker pun RM31,000. Hang boleh cakap lah. Makan ubi kayu sebagai pengganti kepada nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat. Saya rasa kalau makan ubi kayu macam tu ya, tak nak rakyat Malaysia. Tapi sepatutnya kerajaan memikirkan supaya ubi kayu itu boleh diolah sehingga menjadi macam beras.
Dan itu telah pun dibuat di beberapa negara. Jadi tak susah pun. Kalau ini boleh dibuat, barulah betul-betul efektif. Maknanya ubi kayu tu diolah boleh jadi macam beras, boleh buat nasi lemak, boleh buat nasi kukus, boleh buat masak nasi macam biasa. Itu barulah tepat. Dan kalau itu boleh dilaksanakan, memang sangat menguntungkan kepada negara. Kerana penanaman ubi kayu di Malaysia jauh lebih mudah daripada penanaman padi. Dan juga lebih efektif. Ubi kayu untuk kawasan misalnya 1 ekar, penghasilannya lebih banyak daripada padi. Dan penanamannya pun lebih mudah. Kalau itu dibuat oleh kerajaan Malaysia, itu lebih bagus. Jadi Bernas sepatutnya sudah memikirkan hal ini. Supaya ubi kayu itu boleh diolah menjadi beras. Oi, awak buat benda tu. Kau nanam ubi kayu sempena apa kita punya Dewan Speaker suruh nanam ubi kayu ganti ganti beras. Apa beras tak ada. Tak tahulah apa beras lagi. Ini ubi kayu ya. Sebagai seorang rakyat Malaysia kena kenal lah ya. Ini ubi kayu. Ini kerajaan sekarang ni suruh tanam ubi kayu ganti beras. Ini ubi kayu. Ubi kayu ya. Tadi Speaker Dewan Rakyat merangkap kawan Perdana Menteri Johari Abdul. Dia kata kalau kita ada isu beras, dia suruh kita pergi makan ubi kayu, tuan-tuan. So, saya tak tahulah apa ni Johari Abdul ini. Ini ahli politik PKR ni, benda-benda pelik-pelik je dia cakap. Sebelum ni kawan dia, siapa ni, Menteri Rafizi pun cakap lebih kurang benda yang sama. Rafizi kata kalau ayam mahal, kita jangan makan ayam atau kurangkan makan ayam. Macam itulah. Ini kawan dia pula cakap kalau beras tak ada ke mahal ke atau jadi isu, dia suruh kita pergi makan ubi kayu. Saya nak tanya dia nak suruh kita pergi balik zaman Jepun ke? Macam tu, masa zaman tu orang makan ubi kayu sebab kita tak dapat beras dan sebagainya. Kalau korang tahu aku nak masak apa, korang tengok video ni ya. Okey, jom. Makanan ni sejak dulu lagi, sejak zaman Jepun sampailah sekarang, kita orang-orang asli masih makan benda ni dan masih menjadi kegemaran atau favourite sehingga kini. Jadi apa yang aku masukkan kat sini adalah ini dia, ubi kayu. Ni ubi kayu. Ubi kayu ni hari ni kita akan makan, kita akan cicahkan. Kita akan cicah dengan ni lah 3 bahan ni. Bahannya ialah ikan bilis, cili padi dan serai. Kira-kira macam ni lah, kuantiti dia tak perlu banyak serai itu, baru akan tumbuk. Tuang dulu ni. Jemput makan geng. Cara nak menunggu bekalan beras putih tempatan, rakyat digalakkan, disarankan untuk makan ubi kayu. Satu cadangan yang sebelum aku nak ulas, kita tengok dulu klik video. Jom ke belakang. Rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipaham. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Aku mendapat berbagai reaksi tentang perkara ni dan sebab itulah aku keluarkan video berkenaan dengan perkara ni. Pada pandangan aku ini pandangan peribadi itu suatu cadangan yang kurang baik sebenarnya. Kenapa? Beras ataupun nasi ialah satu makanan ruji turun-temurun daripada datuk nenek moyang kita dahulu, dan kok mana pusing sekalipun beras ialah makanan ruji, makanan utama rakyat Malaysia. Tak kira lah berbangsa apa sekalipun, beras nombor 1. Jadi untuk menangani masalah kekurangan bekalan beras putih tempatan yang mana dah memang kurang pun dan kita mengharapkan beras import sekarang ni, cadangan tersebut pada pandangan aku bukan satu cadangan yang betul-betul sesuai.
Sebaiknya ada satu mekanisme lain lah ataupun cadangan yang lebih baik ya, untuk diperkatakan tentang isu beras putih tempatan ni daripada mengatakan perkara sedemikian rupa ya. Sebab itu satu cadangan yang aku dapat respon ya. Bukan satu, bukan dua. Kalau buat nisbah 1 hingga 100, aku boleh cakap 99 tidak bersetuju dan tidak menyokong cadangan tersebut ya, walaupun diperkatakan dekat Sarawak dan Sabah ya, banyak yang makan ubi kayu. Kita faham masyarakat di sana macam mana ya, suku kaumnya, tapi walau bagaimanapun mereka tidaklah memakan ubi kayu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, sepanjang hayat. Kok mana pun beras makan juga ya, cuma suplemen lah, betul lah kan, suplemen. Okey, berkenaan isu beras ni ya, ia mendapat perhatian yang hangat sebelum aku buat video ni, sebab ia melibatkan makanan ruji ya, dan sepatutnya isu kekurangan beras putih tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi ya, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni ya. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah sekeliling rumah ya, dan boleh menanam ubi kayu cucuk aja kan, dan mungkin no issue. Tapi kemiskinan di negara kita ni ya, kemiskinan bandar ialah satu kemiskinan yang terbesar sebenarnya. Duduk di bandar besar, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Selangor, Subang Jaya, Damansara, Puchong, tapi mereka tinggal di rumah-rumah apartmen ya, ataupun kita panggil flat. Dan mana ada tempat nak menanam ubi kayu? Dan ubi kayu pun mahal harganya di bandar ya. Benda yang di kampung murah, di bandar mahal. Tak payah ubi kayu, kita ambil contoh pucuk ubi kayu ya. Dekat kampung boleh petik-petik je, tapi jika dibawa di bandar, berapa harganya satu ikat? RM2, RM3 satu ikat, sedangkan di kampung boleh ambil free je. Jadi tentang cadangan ubi kayu tersebut ya, aku mula-mula aku tengok aku rasa nak tergelak pada kan, tapi aku gelak juga sebab memang agak lucu walaupun bersahaja disampaikan satu cadangan tersebut. Dan aku harap ya, tak salah kalau ubi kayu tu nak dijadikan suplemen ya, maksudnya makanan tambahan dan sampingan, tak salah. Tapi harga ubi kayu itu haruslah murah di bandar-bandar ya. Sebagai contoh, 1 kilo mungkin boleh dapat RM1, RM1 sekilo, mungkin okey kan. Tapi kalau harga masih dengan harga sekarang ni, ubi kayu mahal dekat KL dan bandar-bandar di Selangor, Shah Alam dan sebagainya, siapa yang makan ubi kayu tu dah kira kayangan juga tu kan, bukan miskin-miskin lagi orang kalau dekat tinggal di kampung mungkinlah murah ya. Jadi reaksi aku terhadap kenyataan ini ialah tak kena tempat dan tak kena kepada perkaranya untuk perkara seperti itu tak kena tempat. Dan ubi kayu bukanlah sebagai orang cakap pengganti, walaupun sementara tak berapa nak sesuai. Okey, mungkin roti lebih baik ya, roti putih dikurangkan harga, diturunkan harga, mungkin lebih baik sementara nak tunggu beras tempatan mungkin, ataupun harga tepung dikurangkan agar boleh buat juadah-juadah berasaskan tepung, tak jadi masalah berbanding dengan ubi kayu yang pertama harga mahal dan kedua sukar untuk dicari. Ingat, di Malaysia kemiskinan yang terbanyak ialah miskin bandar sebenarnya ya, bukan miskin di kampung. Orang kampung susah macam mana pun masih boleh bercucuk tanam ya. Ubi ni dia banyak tau boleh buat macam-macam resepi lah. Mak saya kata ubi tu boleh buat tosai. Terperanjat saya, betul ke? Dia kata ya, masa time-time Jepun dulu dia orang buat tosai. Ya, makcik, bagaimana kerajaan anda waktu ini? Macam itulah, makin lama makin melingkup. Rupanya lagi makan ubi, dopiang. Lagi sengsara dah. Okey, macam itulah kisah beras, nasi, ubi kayu dan pandangan rakyat Malaysia terhadap apa yang telah menteri kita cadangkan. Okey, ini dah nak raya dah. Orang pun dah sibuk shopping-shopping. Bye-bye. Terima kasih datang ke Walas Klasik.